وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية سبحان لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ولهم الملائكة من قرب وخمس وافتح علينا وبعدك على الناس رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسند في الدارين كان dan adapun aurat khunsa muskil maka iaitu seperti aurat perempuan jika sahaya maka iaitu seperti aurat perempuan jika sahaya seperti aurat sahaya dan jika ia orang merdeka seperti aurat perempuan yang merdeka. Adapun aurat khunsa muskil. Khunsa muskil maknanya seorang yang mempunyai dua kemaluan, lelaki dan perempuan. Kemaluan lelaki ada pada dia, kemaluan perempuan pun ada pada dia. Yang muskil maknanya tak nyata lelaki, tak nyata perempuan. Dengan sebab tak nyata lelaki, tak nyata perempuan, maka dikatakan muskil. Muskil itu makna kita tak tahu nak kata pada dia. Adakah dia orang lelaki atau dia tu orang perempuan. Maka aurat untuk dianya kena mengikut dia orang khunsa muskil ni, segala bab fiqhnya, segala hukumnya diambil ihtiyat di antara lelaki dan perempuan. Maka iaitu aurat lelaki, aurat khunsa muskil seperti aurat perempuan. Jadi aurat khunsa muskil samu dengan aurat perempuan. Maka kita maklum daripada sebelum pada ni bahasanya perempuan kalau hamba ialah antara pusat dan lutut. Perempuan kalau hamba antara pusat dan lutut. Perempuan kalau perempuan tu yang merdeka maka aurat dianya yang lain daripada muka dan dua tapak tangan hingga pergelangan. Maka di sini pun kira macam itulah. Katanya aurat khunsa muskil insan itu seperti aurat perempuan jika sahaya seperti aurat sahaya, jika sahaya, jika khunsa muskil itu sahaya. Jika sahaya ni, jika khunsa muskil itu sahaya. Seperti ini, maka seperti aurat perempuan yang sahaya. Seperti aurat sahaya ni, seperti aurat perempuan yang sahaya. Seperti ini, maka seperti aurat perempuan yang sahaya. Maknanya, kalau perempuan yang hamba yang sahaya itu, apa dia? Aurat dia tu ialah antara pusat dan lutut. Kalau maknanya, kalau khunsa muskil yang jadi hamba, maka aurat dianya yang wajib dia tutup di dalam solat tu ialah antara pusat dan lutut. Dan jika ia orang merdeka,
Jika ia khunsa muskil tu orang yang merdeka, seperti ini, maka seperti aurat perempuan yang merdeka. Ikut di situlah. Jadi pendekatannya, aurat dia tu seperti aurat perempuan merdeka atau perempuan yang hamba. Tengok, kalau dia hamba, ambil hukum perempuan yang hamba. Kalau dia tu orang merdeka, ambil hukum perempuan yang merdeka. Seluruh badan, malaikat dua tapak tangan dan muka. Habis masalah aurat. Jadi kita dah selesai masalah aurat. Aurat lelaki merdeka hamba, aurat perempuan merdeka hamba, dan aurat khunsa muskil. Maka di sini masuk masalah lain pula. Dan jika cari kainnya, maka memadai ia tutup dengan tangannya atau tangan orang lain. Dan jika cari kainnya, kain seorang yang sembahyang. Cari itu pada tengah-tengah solat. Tengah-tengah dia sembahyang, kain dia tu cari. Kalau cari tu nisbah bagi orang lelaki, cari kawasan antara pusat dan lutut. Kalau orang perempuan tu carilah kat mana-mana pun, sebab seluruh badan dia tu adalah aurat lain pada muka dan dua tapak tangan. Maka ketika dia solat tu, kain dia tu carit, jadi terbukalah aurat yang wajib tutup dalam solat. Maka memadai, kalau soal pasal memadai, maka memadai dia tutupkan aurat dia tu dengan apa-apa sahaja. Dengan apa-apa sahaja, boleh dia guna pada masa tu untuk menutupkan tempat carit itu. Apabila tengah-tengah solat tu kain dia carit, maka gunalah apa-apa yang suci untuk menutupkan auratnya. Maka di sini nak menyatakan yang senang untuk nak gunanya, sebab kalau kita katanya nak berjalan, nak ambil kain, kalau jauh tu susah nak ambil kain lain mari tutup. Maka memadai ia seorang yang carit kainnya, tapi carit ni kalau orang lelaki carit tempat aurat lah. Kalau carit luar daripada, lain daripada kawasan aurat, maka tak kisahlah situ. Tak ada masalah lah. Nak biarkan begitu pun tak ada masalah sebab tak jadi terbuka aurat. Maka memadai ia seorang yang carit kain dia pada masa dia solat tu, tengah-tengah solat tu, menutup dengan tangannya. Dia tutup dengan tangan dia. Dia tutup gini, tutup gini, atau dia pegang. Dia pegang gitu. Pegang tempat carit tu, pegang, tarik, pegang gitu. Pegang gini pun boleh, artinya tutup gini pun boleh. Jadi kena tutup, kena pegang sehingga habis solat. Kena tutup, kena pegang sampai habis solat. Habis tu, kalau orang tanya macam mana pula kalau nak sujud? Kalau kena pegang, pegang dengan tangan. Padahalnya ketika sujud, tapak tangan tu mesti hantarkan di atas lantai.
Dua-dua belah tapak tangan tu mesti dihantarkan di atas lantai. Di atas maka nak pegang ke kan nak letak tapak tangan. Maka kalau ikut yang disebut di dalam kitab Tufahnya, dia katanya diberi pilih pada masa tu. Pada masa dia sujud sani, dia nak pegang pun boleh, atau nak lepas letak tapak tangan di tempat di atas lantai pun boleh. Ketika sujud tu diberi pilih. Kalau nak terus pegang tak lepas pun boleh. Pasal bangun duduk tu kita boleh, biasanya boleh tekan dengan tangan sebelah kan. Maka nak lepaskan, nak pegang ke, itu terpulanglah. Dia tutup dengan tangan dia sendiri. Tetapi kalau besar, lebih pada tapak tangan, tu kena, kalau tidak ada benda lain tu maknanya kena berhenti solat lah. Tetapi kalau carik tu tak luas, memadai dia tutup dengan tangan, maka tutuplah dengan tangan. Sehingga habis solat. Maka sekali lagi, maka memadai ia seorang tadi tu menutup dengan tangannya, ni tangan dia sendiri. Dengan tangannya, ni tangan dia sendiri. Kita yang caritkan, tangan kita lah kita tutup. Guna tangan kita lah untuk tutup. Atau tangan orang lain. Artinya tangan orang lain. Tolong tutup. Itu pun memadai juga. Tangan orang lain. Tetapi kalau suami isteri, artinya ajnabi, lelaki perempuan yang ajnabi, kalau orang lain tu, tu kena tengok pun tak lah. Maka kalau perempuan, kalau isteri dia, kalau orang perempuan yang ajnabi seperti isterinya, artinya suaminya, maka jangan sentuh kulit lah. Jangan sentuh kulit. Jangan sentuh kulit. Sebab pun nanti batal wuduk pula. Kalau batal wuduk, maka batal juga sembahyang. Maka nak tutup, kalau suami isteri masalah, kena buat gini. Kena buat gitu. Pegang gini. Pegang gini. Supaya jangan sentuh dengan kulit. Artinya kalau carik tu sikit, dia buat gini tangan dia, jadi macam mangkuk. Tangan dia tu buat gini jadi macam mangkuk, letak gitu. Supaya lepas tu tepat keliling terletak di atas kain. Lepas tu yang carik tu kat tengah. Buat gini, lepas tu maknanya yang sentuh semua keliling ni sentuh di atas kain. Tempat carik tu kita buat bongkok begini, maknanya kulit suami tak sentuh dengan kulit isteri. Kalau tidak pun pegang gini. Pegang gini, jangan sentuh dengan kulit. Itu maknanya guna tangan orang lain. Guna tangan orang lain walaupun dia tarik sekalipun. Maknanya apabila kita solat, lepas tu kain carit, kita tarik tangan kawan kita kat tepi, mari tutup. Itu pun boleh juga. Tapi kalau lelaki perempuan yang ajnabi, itu kena jagalah, takut menyentuh membatalkan wuduk. Memadai. Jadi memadai pada masa tu sekiranya kalau ada benda yang boleh menutup dengan segera, tutuplah. Maka sembahyang itu tidak batal. Kalau tidak ada benda lain, ni bukan katanya mesti kena tutup dengan tangan sendiri atau tangan orang lain. Gunalah apa-apa saja pada masa tu untuk nak dapat menutup.
Begitu. Maka sekiranya kalau tak ada benda lain, tutup dengan tangan memadai. Di sini kenapa nak kena cerita kata kalau tangan sendiri itu memadai? Kenapa dia katanya kena cerita juga di sini tu? Tutup dengan tangan kita sendiri atau tangan orang lain tu memadai untuk nak tutup. Maka sebab ada hikmat dia, ada sebab dia. Sebabnya begini. Kalau nak tanya, kalau kita tanya, kalau kita fikir, kalau kita kira nak tutup aurat dengan apa? Dengan benda yang menutup aurat. Dengan kain dan sebagainya. Dengan kain dan sebagainya. Kalau tangan panggil pakaian ke? Kalau tangan panggil pakaian ke? Jadi alat ke? Tidak. Sebab tu nak jaga sini katanya memadai walaupun guna tangan. Sebab kalau di dalam bab istiwak, siwak, dalam bab siwak apa dia? Apa? Besugi. Kalau bab besuginya guna tangan kita sendiri atau guna tangan orang lain tak hasil istiwa, tidak hasil besugi. Sebab bukan alat sebab jari itu bukan alat, bukan benda luar yang diguna untuk buat besugi. Kalau kita kalau nak besugi guna tangan sendiri tidak memadai, atau guna tangan orang lain tidak memadai. Sebab kira katanya juzuk badan kita atau juzuk badan orang lain bukan dia alat yang diguna. Sebut kata alat tu bukan badan kita lah. Tengok nak potong, bukan potong dengan tangan. Kena guna alat ialah guna pisau. Begitu. Maka nak besugi itu dengan jari tak memadai. Bersih tu bersih lah. Tetapi fadilat pahala besugi tak hasil. Pahala besugi tidak hasil. Guna tangan sendiri pun tidak hasil. Guna tangan orang, jari kita sendiri pun tidak hasil. Guna jari orang lain pun tidak hasil di dalam bab besugi. Maka bimbangnya takut orang faham di sini takut nak faham seperti hukum di dalam bab besugi. Guna jari, guna juzuk badan kita memadai ke tidak? Tidak memadai. Tetapi di sini tak sama dengan bab istiwa, tak sama dengan bab bersugi. Di sini kalau guna tangan kita sendiri atau guna tangan orang lain memadai. Itu nak jaganya. Pasal tu dah dia katanya kalau guna tangan di sini memadai. Sebab kalau bab istiwa, kalau bab bersugi sana guna tangan tak memadai. Lalu tu dia jaga di sini. Itulah maksud dia yang dia nak cerita, katanya maka memadai ia tutup dengan tangan dia sendiri atau dia tutup dengan tangan orang lain. Lepas tu kalau suami isteri, kalau orang ajnabi maka jaga jangan menyentuh kulit. Lepas tu kalau nak bagi rapat tu ada belapik tan boleh. Apabila dia nak kalau kata nak tutup tapi nak rapat takut kena nak kena kulit, nak jadi menyentuh kulit pakai pegang ataunya bagi ada pelapik dia pakai sarung tangan ke ambil kertas ke mengalas di atas tangan dia, maka tidak jadi menyentuh kulit, maka tidak batal wuduk.
Dan jika haram bersentuh, antara pusat dan lutut pada tangan orang lain, dan jika tangan dirinya yang lain daripada tempat membatalkan wuduknya. Maknanya sekalipun memadai. Jadi maknanya memadai itu jika haram bersentuh antara pusat dan lutut pada tangan orang lain. Sekalipun memadai. Sepatutnya kena kata dan jika haram bersentuh pada antara pusat dan lutut pada tangan orang lain sekalipun. Memadai. Memadai. Kalau katanya sentuh tu haram sekalipun, tetapi memadai. Seperti menyentuhkan orang ajnabi antara pusat dengan lutut tu tak boleh. Lelaki sama lelaki pun tak boleh. Maka kalau haram sekalipun tak boleh, itu memadai. Nak cerita pasal memadai. Sebab kalau kita katanya tak nak bagi menyentuh, kita buat lapik tanah, ada mengalas lah. Artinya pegangnya begini. Pegang begini, maka dapat lepas daripada menyentuh kulit. Sebab kalau haram pun haram menyentuh kulit. Maka kita mengelak daripada menyentuh kulit, tak mengapalah. Seperti suami isteri tadilah. Dan jika tangan dirinya, kalau tangan kita sendiri, lain daripada tempat membatalkan wuduk, seperti jangan kebetulan dengan kemaluan dia lah. Sekiranya kalau cari kat situ, maka jangan menyentuh kemaluan dia. Maka pegang, pegang artinya ada berlapik tan, maka supaya tak batal wuduk. Itu memadai. Habis ya. Maka jikalau dapat menutup aurat melainkan yang cukup dua abimana. Baca begitu. Dua abimana. Dua abimana. Kubul dan dubur. Itulah depan belakang itulah. Kubul dan dubur. Artinya zakar dan dubur. Kalau orang lelaki. Zakar dan dubur kalau orang lelaki. Kubul, faraj dan dubur kalau orang perempuan. Dia katanya masalahnya apabila dia ni tidak ada kain, tidak ada benda yang boleh nak tutup aurat. Malaikat cukup, sekadar ada tu cukup untuk nak tutup dua benda itu saja. Seperti dia, kain baju dia dah habis. Tinggal ada seluar dalam saja. Maka seluar dalam tu cukuplah untuk nak tutup depan belakang tu kan. Artinya kain tidak ada. Cari-cari daun pisang, artinya daun-daun yang besar sikit, dia sambung-sambung, dapatlah boleh tutup dua tempat itu. Maka hukumnya wajib ditutup keduanya. Sekadar ada. Sekadar ada. Jangan kata ini sebuah salah ni, tak payah tutup langsung. Jangan. Ada sedikit, tutup sedikit. Ada banyak, tutup banyak. Jangan kata ni sebuah salah ni nak tutup, tak payah tutup. Kita solat dan telanjang lah. Itu tak boleh. Sekadar ada boleh menutup, kena guna. Jadi kalau ada seperti katanya ada seluar dalam saja, pakailah. Dan jika salah satu jua, jadi contohnya dia ada satu benda besar ni.
ada besani saja. Artinya dia duduk di dalam tempat tidak ada pakaian pun dah kena samun ke orang. Habis tidak ada pakaian. Apabila dia nak solat, ada jumpa daun selai atau ada mandil selai. Lepas tu dia kalau nak tutup belakang depan abimana tu tak cukup. Sebab kita katanya ada kain sebanyak ni. Artinya yang ada tu sarung tangan sebelah. Ada sebanyak ni saja. Sebesar tapak tangan saja. Daun ke, kain ke, apa saja ke. Artinya ada tepurung. Cari-cari tak dapat benda lain, hanya dapat tepurung sebelah. Ceritanya. Itu dapat benda boleh menutup salah satu saja. Jadi apabila ada sebesar ni, nak tutup di belakang kan, nak tutup di depan. Nak tutup abimana yang depan ke, abimana yang belakang. Sebab ada sebesar ni saja. Jangan katanya, mesti kena guna juga. Kata ni sebab salah ni nak guna. Artinya ada kain, kita katanya adalah besar ni. Adalah dapat, ada cicu besar ni. Artinya ada kain besar ni masalah. Yang lain dah habis, tak ada. Artinya ada daun besar ni lebih kurang. Maka nak tutup dua-dua tu, belakang dengan depan tak memadai. Tak cukup. Artinya pakaian yang lain kena rapas habis. Semua kena rapas. Melainkan kopiah. Sebuah kopiah. Kena guna. Kopiah tu macam purun tadi lah. Tu maknanya dan jika salah satu jua ni sekira dapat cukup, sekira dan jika cukup untuk salah satu jua, salah satunya dua abimana jua, cukup satu saja. Maka dia dulukan abimananya yang di depan. Maka tutup yang sebelah depan. Tapi jaga jangan, tapi kalau besar ni tu nak kena pegang lah. Kena pegang. Lepas tu jangan sentuh tempat yang membatal wuduk lah. Kalau ni kena pegang begini. Tutup. Begitulah. Kalau ada purung macam tu, sebab dia tidak ada tali. Kalau ada tali boleh ikat kan. Boleh ikat. Tapi kalau tak ada tali, ada kain besar ni, maka kena pegang dengan tangan. Tapi kena jaga jangan menyentuh tempat yang membatalkan wuduk. Maka sekiranya kalau tidak cukup melainkan satu saja, maka didulukan abimananya yang di depan, sebelah depan. Jadi yang belakang biarlah. Kita dulukan akan yang depan. Sebab apa? Kerana ia yang di depan ni berhadap kiblat. Yang depan tu dia menghadap kiblat kan. Sebab kita sembahyang menghadap kiblat, maknanya kemaluan yang depan tu, yang tu lah nak menghadap kiblat, yang tu lah kita nak kena tutup. Dengan maknanya kalau ada kain besar tapak tangannya begini, maka kalau tutup sebelah belakang, sembahyang tidak sah. Kalau dia guna tutup di belakang, sembahyang tidak sah. Tapi kalau tutup di depan, sah sembahyangnya. Bersalahan dubur yang sebelah belakang tu, itu itu ke belakang pada kiblat apabila kita solat. Sebab tu kita mendulukan, kita guna untuk tutup tu sebelah depan. Dan bersalahan dubur, dan lagi pada ghalibnya, ia dubur tu tertutup dengan dua pinggang. Sebab kalau berdiri tu dia tertutup kan.
Sebab kalau bangsa berdiri pada masa i'tidal tu dia bertutup. Dah. Yang depan tu tak bertutup. Begitu. Sebab tu maknanya dengan tilik pada dua alasan, sebab satunya sebelah depan tu tak tertutup dengan sendiri kalau kita berdiri. Lagi pulanya dia nak menghadap kepada kiblat. Sebab tu kita mendulukan yang sebelah depan. Dan wajib atas seorang itu menghasilkan kain penutup auratnya sekiranya kalau ada kemampuan kena beli, tidak ada kain nak boleh pakai solat, malaikat dia kena beli. Kena beli. Jangan buat kenapa kau tak solat? Sebab tidak ada kain. Padahal duit ada untuk nak beli. Maka wajib dia kena beli. Wajib dia kena belikan kain, artinya apa-apa saja yang boleh guna untuk buat tutup aurat dalam solat. Tu maknanya. Jadi beli kain untuk nak pakai solat tu adalah wajib. Benda yang boleh menutupkan aurat seluar ke, samalah. Boleh menutupkan aurat untuk nak tutup dalam solat tu adalah wajib. Dan wajib atas seorang menghasilkan, mendapatkan kain penutup aurat. Menghasil dengan beli dengan dibelinya beli kain. Nak menghasil, nak dapatkan tu dengan secara beli. Tapi beli tu dengan harga umpama kain. Maknanya harga sepatutnya. Kalau kain elok mahal, tapi sepatut dengan dia. Kain tak elok tu murah sikit, tapi sepatut dengan dia. Jadi maknanya kalau kita ni tidak ada kain, walaupun selai kain pun tidak ada, tetapi duit untuk nak beli tu ada, maka wajib dia beli. Tetapi syarat katanya nak beli tu pun kain yang dijual tu jual dengan harga seumpama, maknanya harga yang sepatutnya. Dengan maknanya kalau ada duit, kita kalau cakap buat duit tu ada lah. Boleh lah. Nak beli kain untuk nak menutupkan aurat dalam solat tu ada. Tapi kain tu dijual dengan harga yang tak sepatutnya, lebih mahal daripada harga biasa. Biasanya kain ni, kita kata kain begini ni, biasanya dijual dengan kita katanya dengan 100 masalah, dengan harga 100. Tetapi pada ketika tu dia nak pergi beli, dia jual dengan harga 200-300 masalah. Maknanya lebih mahal daripada harga seumpama. Maknanya harga seumpama, maknanya kain yang macam ni harga lebih mahal pada harga dia. Maka itu tak wajib beli. Hukumnya ketiadaan. Walaupun kita duit ada sekalipun, tetapi tak wajib dibeli. Tak wajib dibeli dengan sebab dijual dengan harga yang tinggi, tidak tinggi lebih pada harga yang sepatutnya dengan dia. Tapi kalau nak beli juga pun eloklah. Tapi kalau soal pasal wajib ke tidak, tak wajib beli. Maknanya kalau tak beli, tidak ada benda yang boleh menutup aurat, telanjang tu sah sembahyang. Tapi biasa orang kitanya kain tu banyak, itu tak payah beli sebab yang dia ada tu boleh guna kan. Ni kita katanya sekarang dia telanjang. Kalau tak beli, tidak ada kain nak pakai tutup aurat, tidak ada. Lepas tu duit dia tu ada. Duit dia tu lebih pada hajat nak beli makanan, nak beli minuman lah. Lepas tu kain tu dijual dengan harga
Seumpamu dengan harga yang kalau biasanya kalau 100 dijual. Kalau mahal sedikit pun itu tak kisahlah segitu. Biasanya 100 dijual 120 masalah. Itu dah boleh tanggung lagi. Tapi kalau 100 jual sampai 200, maka itu tak wajib beli juga. Atau dengan sewanya, kalau ada duit nak bayar sewa lah. Kalau tak beli pun sewa. Kalau tak beli pun sewakan kain untuk nak pakai solat. Sebab kita katanya biasanya sewa ni murah daripada beli kan. Lepas tu kalau kita ada duit cukup untuk nak sewa, tapi tak cukup untuk nak beli. Maka sekiranya kalau cukup untuk nak sewa, sewalah. Nah. Lepas solat, atas balik, telanjang. Nak buat macam mana? Kita tidak ada benda. Seperti hukumnya, seperti menghasilkan air wuduk. Seperti menghasilkan air wuduk, air untuk nak ambil wuduk tu. Kalau kena beli, belilah. Kalau kena beli, artinya air ada beli untuk nak cebokkan air dalam perigi, tidak ada. Kena beli beledi, kena beli tali. Kena beli. Kalau kita ada benda nak boleh buat bayar, atau kena sewa beldi tu untuk nak cebokkan air, sama. Dan lebih lagi kerana seperti air wuduk dan lebih lagi kerana air wuduk itu ada ganti, iaitu tanah. Jadi maknanya dalam bab wuduk tu kalau kita kuasa untuk nak belikan air, tak boleh kita nak tayamum. Sebab kalau ada duit nak apa dia? Nak belikan air, artinya ada duit nak belikan alat untuk nak ambil air dalam perigi. Artinya ada duit untuk nak sewa alat untuk nak ambilkan air. Maka wajib kena belanja. Walahalnya tanah tu, walahal wuduk ni kalau kita katanya kalau tilik tu kalau tak ada tanah boleh guna, tak ada air kita boleh guna dengan tanah. Tu pun wajib kena beli lagi. Air wuduk tu kalau kiranya boleh ganti dengan tanah, tetapi kalau kita ada duit boleh beli air, kena beli, tak boleh nak tayamum. Maka masalah kain ni lebih aula daripada air lagi, sebab kalau tak ada kain, tak ada benda dah nak boleh tutup. Begitu. Dan faedahnya kekal. Dan lagi pulanya faedah kekal. Dia ambil wuduk tu sekali guna habis. Air kita beli untuk nak ambil wuduk tu sekali guna habis, sekali guna habis kan. Beli sebotol, guna, ambil wuduk habis. Beli pula sebotol, nak ambil wuduk habis. Tu pun kena beli. Nak ambil wuduk sekali, beli. Nak ambil wuduk sekali, beli. Kalau kita ada duit. Tapi maknanya nak cerita katanya sekadar air wuduk, air wuduk itu kena beli juga. Padahal dia tak kekal. Maka apakah lagi kalau kain, kalau kain maka kena beli jugalah, lebih aula daripada air lagi lah. Sebab satunya air boleh digantikan dengan tanah. Kena beli juga. Lagi pulanya air sekali guna habis, sekali guna habis. Kain ni kalau kita beli, faedah gunaan dia tu berpanjangan. Sebab kalau kita beli kain selai, dia tak rosak dalam masa sehari dua kan. Setengah-setengah kain tu, kalau kita pakai isteri setiap hari, banyak bulan juga dia nak rosak. Begitu. Jadi maknanya kalau boleh beli, mesti kena beli. Tengok air wuduk tu pun wajib kena beli. Yang ni lebih aula lagi. Tengok. Dia katanya dan faedahnya kegunaan kain tu kekal. Kekal macam mana? Kita beli sekali, kita boleh guna banyak kali.
Beli sekali, selai kita beli kain satu helai, boleh kita guna banyak kali. Lebih aula kena beli lagi lah. Sebab air tu pun wajib kena beli. Pada air tu, apa dia? Sekali guna habis. Tu pun wajib kena beli. Nah. Bersalahan wuduk, maka dengan sekali pakai jua, wuduk kita guna sekali habis. Dah, guna sekali habis. Itu pun kena beli. Dan jika ada kain kena najis, maka tiada dapatnya akan ajir. Kain ada, boleh ada kain pakai itu adalah, tetapi kena najis. Apabila kena najis, kalau kita dengan keadaan biasanya, tak boleh kita nak pakai kain yang kena najis untuk nak solat. Mesti kena basuh. Tapi masalah di sininya, air untuk nak basuh tu tidak ada. Air untuk nak buat basuh kain daripada najis, nak basuh tempat kena najis yang tidak dimaaf. Dan jika ada kain kena najis, kena jaga sikit, najis yang tidak dimaaf. Adapun kalau najis dimaaf, itu tak payah basuh. Dah. Dan jika ada kain kena najis, dia kada kain selai saja. Atau seluar pun samalah. Penutup aurat. Ada satu saja, kena najis pula. Apabila kena najis, nak basuh, maka tiada dapat akan air nak guna buat basuh tu tidak ada. Air sedia untuk nak minum tu adalah. Contoh kita duduk kat padang pasir, air ada juga sebotol dua botol, tapi nak cadang untuk buat minum lah. Takut dahaga. Sebab tak tahu bila lagi nak dapatkan air. Kalau kita guna air tu untuk buat basuh kain, basuh tempat najis, habislah air tu. Dagalah kita pula, maka itu katanya air tidak ada lah. Maka apabila tidak ada air untuk nak basuhkan najis yang kena kat kain tu, maka hendaklah ia sembahyang bertelanjang dengan tiada qada, dengan tiada i'adah kemudiannya. Jadi apabila ambil air tidak ada, tayamum. Habis tayamum, telanjang, solat. Sebab nak pakai kain tu tak boleh. Sebab kain tu kena najis. Sembahyang dalam keadaan telanjang. Lepas tu apabila sembahyang dengan keadaan telanjang, wajib i'adah ke tidak selepas tu sekiranya kalau dapat basuhkan kain dengan akan najis. Kalau dapat air basuhkan najis di kain, maka tak payah ulangi, tak payah qada. Lepas. Habis, lepas. Itu maknanya sembahyang dalam keadaan telanjang dengan tiada di qada kemudiannya pada sembahyang. Tak payah qada, tak payah ulang balik. Atau didapatnya pembasuh jika dibasuh nescaya keluar waktu. Misalan kita ada kain, kita tidur tengok masa, tidur tengok, jaga tidur, tengok masa ada tak berapa minit lagi. Zuhur masalan atau subuh masalan. Kita tidur sedar tengoknya masa ada 10 minit. Tengok kain kita kena najis. Air tu ada. Air nak buat basuh tu ada. Air nak basuh najis yang kena kat kain tu ada. Tetapi kalau kita basuh membawa kepada tak sempat nak sembahyang di dalam waktu. Begitu. Sebab kita kata masa ada 5 minit lagi.
Masa ada 5 minit lagi. Kita zuhur nak habis dah. Lepas tu kain kita kena najis. Air ada untuk nak basuh. Tapi kalau basuh, dia kena pakai masa untuk nak basuh menyuci tu banyak minit juga. Jadi kalau kita basuh kain tu dengan sebab air tu ada menyebabkan kita tak dapat tunaikan solat di dalam waktu. Rupanya begitu. Macam mana kita nak buat? Nak telanjang ke, nak kena basuh? Kalau nak semayang terus dalam waktu, maknanya tak boleh pakai kain tu. Mesti kena telanjang. Tapi kalau kita basuh, membawa kepada habis waktu, tapi dapat sembahyang dengan tutup aurat. Begitu. Maka katanya, atau dapatnya pembasuh. Air untuk nak basuh tu ada. Jika dibasuh, kalau kita basuh, nasca keluar waktunya, waktu sembahyang. Maka wajib atasnya membasuh. Wajib kena basuh juga. Wajib kena basuh, walaupun menyebabkan waktu habis sekalipun. Dan jika keluar waktunya sekalipun. Maksudnya, jangan ia sembahyang bertelanjang. Jangan sembahyang telanjang. Jadi maknanya biarlah habis waktu kita solat dengan keadaan tutup aurat. Jangan sembahyang sebab kita ada kuasa nak menyuci. Air itu ada. Cumanya takut kalau tak basuh dapat sembahyang dalam waktu. Maka biarlah kita basuh. Biarlah tak dapat sembahyang dalam waktu. Janji boleh tutup aurat. Sebab tak boleh kita nak sembahyang dalam keadaan telanjang sebab dalam keadaan ada benda yang boleh menutupkan aurat. Dan ada kena najis, ada benda yang boleh menyucikan pula. Begitulah. Kemudian katanya, dan jika ada padanya kain seteruk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan ma'arifina wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستعينك ما قرأناه وما حفظنا وما سمعناه فردا علينا وافتح جميع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.